Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد أو تشويش اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian malam kita. InsyaAllah pada perjumpaan kita malam ini, kita akan mengaji bersama-sama akan madah tafsir Al-Quranil Azim. Setelah daripada kita menutupi khitamkan surah Ghafir pada hissah yang dulu, maka insya-Allah taala malam ini kita akan sambung pula pengajian kita, iaitu suratu Fussilat. Suratu Fussilat biiznillahi azza wa jal. Maka alhamdulillah, jadi kita nak mulalah tengok suratu Fussilat pada malam yang mulia ini. Sama-sama kita luangkan masa, ikhlaskan hati molek kepada Allah supaya nak tadabburkan isi kandungan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Apabila Tuhan rahmat, jadi senilah hidup baik kita, berkatlah umur kita, bahagialah suasana kita.
Karena itu adalah matlamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quranul Karim. Jadi sama-sama kita tengoklah dalam Quran tu. Tengok dalam Quran, bawa Quran mari tengok dengan mata kita, tadabbur, molek, supaya kita ni disaksikan oleh para malaikat kata kita ni telah nak tadabbur ayat Quran, supaya nak dapatnya keistimewaan di dalam hidup seseorang manusia. Jadi surah Fussilat ni dia adalah ayat itu adalah susunan dalam Mushaf Utsmani kita ni, termasuk daripada surah yang ke-41 lah. Surah 41. Dan dia ni diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Quran ni turun mana? Yakni ni surah Fussilat ni turun di mana? Turun di Makkah Al-Mukarramah. Surah ni mengandungi ayat semuanya 54 ayat. 54 ayat. Jadi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma dia kata turunnya surah Fussilat ataupun satu nama lagi apa panggil surah Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah. Dia ni termasuk daripada Al-Hawamim. Ada semuanya 7 surah. Kita telah lepas mari dah satu surah iaitu surah Ghafir. Malam ni kita nak tengok surah Fussilat pula lah ni. Jadi Abdullah bin Abbas kata turunnya surah Hamim Sajdah ni turun di Makkah Al-Mukarramah. Abdullah bin Abbas pun kata gitu. Abdullah bin Zubair pun kata gitu. Tu dia. Dan dalam riwayat Imam Atta Al-Khurasani tu, salah seorang pada tokoh ulama ahli tafsir lah juga, dia kata ayat ni turun di Mekah. Turun di Mekah ni maksudnya yakni turun masa belum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada negeri Madinah. Masalah Makki Madani ni ulama letak dikata hijrah Nabi tu. Belum hijrah dikira kata Makki. Lepas daripada hijrah kira kata Madani. Tak ada kira sangat pada tepat tu. Ia kira pada masa tu. Letak masa mana nak kira Madani, kira di mana nak kira Makki. Pendapat yang gagah yang dibawakan oleh ulama tafsir ni makna kata ayat yang turun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinatul Munawwarah kira kata Makkiyah. Lepas daripada hijrah panggil Madaniyah. Dalam Quran hak tu ya. Apabila kita faham di situ tu, jadi kita tengok ulama kita tulis dalam surat-surat hak dia tafsir, kitab-kitab dia, ataupun kita dengar di telinga kita, alim ulama kita tolong tafsir pada kita, hurai bagi kita, kita ada maklumat. Kita ada ilmu pengetahuan. Jadi, ia kata, Atta Al-Khurasani ni, Abdullah bin Abbas juga kata, tapi daripada riwayat hak dia kata. Ayat ni Makkiyah, ayat ni. Maknanya surah ni surah Makki, turun belum daripada Nabi hijrah. Ia turun tu selepas daripada suratul Mu'minun. Lepas daripada suratul Mu'minun. Qad aflahal mu'minun tu lah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhiril ayah tu. Makna kata Fussilat ni turun belakang daripada tu. Ni makna kata kita boleh tahu kata sejarah dia tu macam mana. Orang panggil tarikh nuzulil Quran. Tarikh turunnya Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi lah daripada beberapa orang tokoh ulama. Qatadah pun kata gitu. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri pun kata gitu. Ali ibn Abi Talhah, tokoh-tokoh ulama sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, pakat kata gitu belaka. Maka Alhamdulillah kita boleh nak ngaji dia ni dengan kehendak Tuhan ni. Makna kata Tuhan pilih dah lah kita tu. Baik. Jadi belum daripada nak turunnya ayat ni ia ada asbabin nuzul. Sokmalah asbabin nuzul tu
Dia bukan semua ayat Quran tu ya ada sebab nak turun dengan cara detail tu dak. Terkadang tak ada asbabun nuzul. Allah Ta'ala buat turun mari dengan kehendak dia. Terkadang hak rolikkannya makna kata dikenalkan ada sebab dia. Sebab nak boleh turunnya surah Fussilat ni macam mana? Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa turunnya surah Fussilat ni? Macam mana? Amai kita tengok sedikitlah supaya kita itu boleh ambil ilmu pengetahuan. Banyak riwayat banyak riwayat daripada apa yang ulama kita royak tayar kepada kita, royak kepada kita, hurai kepada kita. Sampai ke 7 riwayat. Tapi saya nak buat jadi khulasah. Jadi sebagai kesimpulan selalulah. Kenapa? Kerana kita nak jadi faham tu dulu. Nak mentafsir nak mendetailkan, ada tempat yang kita mendetailkan. Akan di sini tak payah kita nak mendetailkan. Bahkan kita nak dengan cara khulasah. Sebab gapo ayat ni, surah ni diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang keluarkan ini kisah ni iaitu Imam Ibn Asakir di dalam tarikh dia tu. Juzuk yang ke-38 muka 244 hingga 425. 400 juzuk yang ke-38. Ada muka halaman 244 hingga 245. Tu gitu nah. Tu gitu. Walaupun sanad dia tak ada dipertikaikan, tetapi masalah asbabun nuzul ni bukan kita makna kata kita nak mengeluarkan hukum daripada dia apa tidak. Akan tetapi kita nak tahu dengan cara luah-luahnya. Tak panjangkan masa. Jadi satu hari itu Abdullah bin Umar ada cerita ni. Satu hari itu puak-puak Quraisy ni dia beripung. Puak Quraisy ni dia beripung. Quraisy ni dia suka beripung. Nak kira gapo dia suka bersorak puak dia ni. Mana kata kekuatan Quraisy bila jadi kuat sangat tu dia suka musyarak. Nak buat gapo dia musyarak, nak buat gapo dia capur tangan, gitulah. Jadi satu hari itu puak-puak Quraisy tu duk bersorak. Sorak tentang siapa? Sorak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk sorak, duk jadi kira cara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk dalam Masjid Haram. Duk sorang diri lah. Nabi duk sorang. Seolah kata tak ada orang duk kelilingi dia. Mari duk dalam Masjid Haram dia tu. Duk di Mekah kan, duk dalam Masjid Haram lah. Lalu puak-puak Quraisy tu duk kecek lah sama-sama puak dia tu. Duk kecek. Hak jadi hak besar sekali iaitu di sini ni iaitu puak-puak Abu Jahal, puak-puak tu lah. Puak-puak Abu Jahal duk jadi sakit sangat tu. Nak sekatnya dakwah Nabi kita alaihi salatu wassalam berbagai-bagai rupa lah. Tu. Jadi duk sorak-sorak pergi mari tu, seolah kata kecek ni banyak perkara lah. Jadi kesimpulan tu di-showkan oleh puak Quraisy semua tu kata puak kita ni dengan ramai-ramai ni piyo nak pergi kecek dengan Muhammad. Siapa nak pergi kecek dengan Muhammad? Siapa nak seolah kata nak jadi orang tengah di antara kita dengan dia? Gapo boleh kita di sini ni? Boleh kata Nabi Muhammad duk sorang. Tapi kenapa puak Quraisy tu jadi tergetar hati? Nak pergi kecek dengan Muhammad ni tak berani. Itu panggil haibah, kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Apatah Rasul apatah lagi dia tu Nabi. Manusia kita pun ada haibah. Kekuatan yang tu hawi, nampak gerung, nampak takut. Walaupun tak ada orang pun, tapi takut dia terhadap dia. Paling kau ni mung pun tak say, aku pun tak say. Gitulah. Dengan cara khulasah, dengan cara kesimpulan. Jadi pakat tuju mata belaka kepada seorang nama Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah ni adalah seorang pembesar Quraisy lah. Orang fasih,
dalam percakapan bahasa Arab, orang ada muka dalam masyarakat, dan orang sebagai ketua dalam masalah midai keilmuan dia tadi itu, bahasa syair, bahasa sihir, bahasa tu, bahasa ni tahu belaka. Mana kata orang reti. Kurih ni dia pilih orang reti duduk depan dia. Tu kurih. Sebab tu dia boleh menguasai Masjid Haram tu. Tu zaman tu lah. Maka dia pilihkan siapa? Utbah ibni Rabi'ah ni. Dia kata, "Hei Utbah, mung lagi kecek dengan Muhammad." Dia duduk dia nu. Mungkin kecek dengan dia. Puak-puak kita ni salah kata nak tengok juga. Kata mung ni nak boleh buat kedak harapan puak-puak kita ni, puak-puak kami ni. Salah gitu. Ni Abdullah ibn Umar ada cerita mari. Lalu dia pun tak ada gapo lah. Utbah pun bangun. Bangun pergi tuju betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada nak pergi tu puak kaum dia kata, "Aku pilih tu asa kena belaka dah. Puak kami pilih mung tu kena belaka dah ni Utbah." Karena gapo? Karena mung ni seolah kata masuk sesuai pada dengan makam mung tu nak pergi kecek dengan Muhammad. Dia pilih orang juga. Ni cara orang hak pakai otak ni dia pilih. Nak pergi kecek dengan Muhammad tu Quraisy ni tak beriman ni. Tak kenal, seolah kata tak kenal lagi lah Islam hak bawa oleh Muhammad tu. Dia pilih orang molek. Sebab itulah orang panggil kata caranya pilih orang yang ada kualiti tu duduk depan tu, itu adalah satu punca untuk nak menjayakan hidup seseorang manusia. Kalau tidak agak sajalah. Tu. Jadi orang kata belakalah pakat satu bulak suara puak Quraisy kata. Kata kan Utbah ni apabila dia kecek gapo-gapo, hati orang tu jadi lembut dengan sebab cakapan dia. Mana kata ya ada gaya cakapan tu nak jadi molek. Apabila kata gitu, jadi seolah kata beri semangat kepada Utbah. Bangun berdiri dalam majlis Utbah. Tak apa, aku sanggup nak pergi. Aku sanggup nak pergi kecek. Aku sanggup nak pergi jumpa dengan Muhammad sendiri. Tu nak pergi jumpa. Puak Quraisy ni duk kikir gigi lah dengan Muhammad. Dengan Nabi kita alaihissalam. Hawa apa? Duk kikir gigi. Tak lain tak bukan. Takutnya orang rakyat-rakyat ni, pengikut-pengikut puak dia ni, nampak dengan dakwah hak yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu sangat ia bimbang tu. Jadi duk serabut tak ada hak-hak lain. Hak tu hak duk serabut sangat tu. Tu. Lalu duk kecek lah. Sudah tu tak ada apa. Utbah pun bangun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi duk nyata dalam masjid seorang diri. Tak ada orang, tak ada bodyguard, tak ada gapo, duk seorang diri. Ia pergi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata, "Hei anak saudara. Ya benar akhi. Hei anak saudara." Dia tak ada saudara puak-puak ni, tapi nak ayat kata dia cakap pe dia. Tak ada kata natening ke, nate bengau ke, tak ada lagu tu. Tak ada kecek buah-buah lagu tu. Orang kita nak tahu kata berakal tak berakal, duk di bercakap pe. Kalau bercakap pe lah tu gak seolah kata tak ada. Ni dia pergi kecek. "Hei anak saudara, mung ni," kecek puji. "Mung ni hei Muhammad, seolah kata daripada keluarga yang mulia. Mung ni orang yang cidik pandai. Mung ni orang cidik pandai, keluarga mulia molek. Wakpo mung dak wari ajaran-ajaran hak pelik-pelik lagu ni kepada puak kami." Seolah gitu. Gapo ajaran-ajaran hak pelik-pelik daripada puak kami tu? Riwayat satu lagi, iaitu riwayat Jabir bin Abdullah tu, yakni Utbah tu marilah riwayat kepada Nabi Muhammad dengan perkata tersebut. Tapi hak riwayat hak Jabir bin Abdullah ni, ia kata mana Utbah ibn Rabi'ah tu kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kata rana duk kecek-kecek panjang ke? Kecek panjang. Makna tu riwayat tu boleh kita hipung gi mari. Orang tu kata, "Hey Muhammad." Riwayat hak Abdullah bin Umar ni, "Ya ibn akhi." Riwayat hak Jabir ni bin Abdullah ni, "Hey Muhammad." Kecek dengan lembut. "Eh Muhammad." Kecek dengan dayo. Dapat tak tu? Aku nak tanya mu sikit. Mung ni orang cidik, mu orang mulia, bakar mu molek. Aku kenal mung ni bukan orang biasa mung ni. Mung ni dengan Ummi Hashim. Mung lebih baik daripada Fuad Bani Hashim ke macam mana? Banu Hashim. Ataupun mung ni lebih baik daripada Bani Abdul Muttalib. Ataupun mung ni lebih baik daripada Abdul Muttalib, bakar dia lah, kecek anak ke bakar. Mung ni dengan Bani Hashim, mana mulia, mana lebih. Dengan bakar Abdul Muttalib, mana lebih. Salah gitu. Berat tu soalan tu mari kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tak jawab. Nabi senyap. Senyap tu bukan dalam arti kata gapo nama. Tak boleh nak jawab apa yang Utbah itu muwajjah. Muwajjah mana kata lontarkan soalan itu kepada dia, bukan tak kuasa nak jawab. Tapi nak ayat tak orang cidik ni dia tak jawab belaka. Nah, orang cidik tak jawab belaka. Soalan cerak dah tu, nyata dah tu nyata. Tapi Nabi Muhammad senyap. Apabila Nabi Muhammad senyap, Utbah pun bui lagi lah perkataan. Waponyo Muhammad mung tu. Nah, duk kata huduh kepada Tuhan-Tuhan puak kita, hak tok nenek kita, duk menyesatkan tudil apa nama? Tudallilu aba'ana. Yang mung tu duk menyesat tok nenek puak kita. Wapo Muhammad duk kata kepada berhala-berhala hak duk ni, ya tunjuk dengan tangan. Ni hak duk tepi-tepi Kaabah ni. Duk kata wapo tok nenek kita ni duk menyesat wapo tok nenek kita. Nampak dah tu tok nenek kita pakat duk buat ibadah ni belaka ni Muhammad. Kabar kedak mung ni lah mana ni? Salah gitu. Salah kata Allah, berat ni kena ni. Salah kata dia tuduh kepada Nabi Muhammad SAW kata orang main pecah belah lah. Orang mari tak setu ajaran orang tua. Orang mari menyesak jalan ni orang tua. Orang mari kata ajaran yang dibawakan oleh orang tua tadi tak kena, tak molek. Ni buah dia kata. Utbah kata Ibn Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ya Allah kata-kata kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi itu mikir. Ya dak sengka kata Muhammad ni bukan rasul lah. Allah kata dia tak percaya kata rasul. Tak percaya kata Muhammad ni dapat wahyu. Dia tak suka selepas itu lalu. Dia tak suka. Allah kata budak ni dah buat kerja. Makan duit apa? Nak kepada nama ke? Nak kepada muka ke? Orang lihat belakang dia ke? Lagu mana ke? Allah kata dia duk kira kata Muhammad duk buat ni semata-mata habuai hak Muhammad. Bukannya ajaran Tuhan tak sakut paut dengan Allah Ta'ala langsung. Sebab puak ni kenal Tuhan ni, puak-puak kafir Quraisy ni, dia kenal Allah Ta'ala. Nampak tu tak? Dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam talbiyah dia tu, dia kata, sebut nama Tuhan betul-betul. Labbaik Allahumma labbaik. Gitu juga. Tapi dia musyrikun kan? Dia musyrik. Mana sembah Tuhan kata? Sembah lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata. Gitulah cara dia. Lalu, lepas daripada dia duk kecek mari tu, dia tawar kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau mung tu naknya pangkat, nak tinggi mana pangkat tak sabar saya. Kami nak ui. Puak kita ni sorak siap dah. Kalau nak jadi nak pangkat tinggi dalam puak kita nak ui setinggi-tinggi pangkat kamu ya Muhammad. Tu. Kalau mun nak jadi ketua Muhammad, puak kami nak sorak belaka, puak kami ni pakat sanggup belaka dah kata nak ui ketua kepadamu Muhammad. Allah. Kalau mun nak orang perempuan Muhammad, carilah mun nak seorang mana, berapa puluh orang di kalangan orang perempuan hak hebat-hebat di puak kita ni, puak Quraisy kita ni. Lah, nak hak mana aku nak cari belaka. Seolah kata dia ni tua ten, orang tengah, orang duk cara.
Kalau nak harta Muhammad, banyak ya beri Allah. Banyak ni beri ni. Kalau nak harta Muhammad, aku nak himpun semua harta. Aku ni mana kata semua buat kita lah, buat Quraisy ni. No. Ulama kata, ya kecek lagu ning ni. Seolah kata, ya naknya islah di antara Muhammad dengan puak dia. Muhammad zaman ni seorang diri. Seorang diri, duduk dalam masjid seorang diri, tak ada orang lain. Orang lain tak berani nak menzahir lagi. Tapi dengan sebab Tuhan pilih Nabi Muhammad SAW daripada baka mulia, daripada keluarga yang mulia, seolah kata, moga itulah jadi sebab mempertahankan orang nak buat karut ya tak boleh. Nak buat karut ya tak boleh. Ya ada baka dia, ada nasab dia yang molek, adanya keluarga dia dan sebagainya, duk tahan benda tu. Seolah kata, sebab mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang lekeh ni, ya Tuhan tak pilih jadi Nabi, jadi Rasul. Orang lekeh-lekeh, pangkat tak ada, baka tak ada. Ya tak. Ya nak hak baka-baka dia tu. Sebab tu baka tu yang penting tu. Nampak? Baka tu yang penting tu. Hak ni hak mulia. Lalu, Nabi Muhammad senyap. Cara kita nak nak islah, mana kata nak beki di antara dua pihak ni kena dengar muku. Aku dengar mu dengar aku. Ya gitu. Tu orang maju tu. Quraisy ni 1000 tahun lebih dah ni Tuhan ada royak. Dia maju dah, dia pandai. Orang kecek aja dengar. Hak ni kecek je dengar. Ya tak ada gitu, tak ada gini. Tak bukan gitu. Tu. Kalau Muhammad bukanlah kami duk kata tadi tu. Seolah kata takutnya akamu tu jadi kena buat kena demo, takut adanya punuh akal akan macam mana mu dah bawa ni. Seolah kata orang tua kita, tok nenek kita pakat sembah berhala belaka. Tiba-tiba mung suruh sembah Tuhan, hanya jua. Kok mana Muhammad akamu sempurna ke tak? Kalau mu rasa tak sempurna, kami nak cari tok bomo ataupun doktor hak semolek-molek orang. Hak sepandai-pandai orang buat kami ada kuasa. Nak mari perobat mu. Nak tak? Allah. Seolah kata, lah, berapa perkara dia tawar saat ni, berapa perkara dia duk royak, berapa perkara dia hujah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap tak kecek gapo. Kalau Utbah ibn Rabi'ah duk kecek tu ya senyap, Nabi duk senyap. Duk dia. Tak duk kecek walaupun sepatah. Seolah kata, ya. Tu orang cidik. Bukan orang duk nasihat sinar mata. Tu bukan. Senyap duk dia. Lepas daripada tu, ya sudah tu. Maka tak kalau manusia kita ni, ya kecek, ya ada tempat kesudahan dia, tak ke? Habis dah. Habis dah. Apabila sudah siap belaka tu, jadi Nabi Muhammad pun tanya, intahaita ya Abul Walid. Utbah ibn Rabi'ah ni gelar dia tu Abul Walid. Sudah dah kah hak meroyak tadi, wahai bapa bagi Walid. Orang Arab ni kalau kita panggil dia dengan nama gelar umpama tu ya patah. Seolah kata budak ni orang beradab. Orang reti cara nak bercakap. Orang pandai cara nak letakkan susunan tutuan kata dia tu. Ya pandai, ya reti. Orang kita nak tahu kata cidik, tak cidik. Nah, tengok di perkataan. Tengok di perkataan. Kata orang ni cidik, kata cidik. Lalu hangguk dia. Ya, sudah dah Muhammad. Aku ada nak royak kamu gitulah. Tak ada nak royak lebih pada ning lah. Lalu Nabi SAW kata, sudah dah kah? Sudah dah. Walid pun kata, Abul Walid pun, Utbah pun kata, ya, naam, habis, sudah. Nabi pun dengar ambar pula dah. Dengar ambar pula. Lalu, tak ada apa. Nabi tak ada kecek dengan patah dia, tak ada. Faqara'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamim as-sajdah.
Nabi pun baca ayat hak kita nak ngaji ni. Hak kita nak lagi akan dengar ni. Nabi baca ayat Quran ni. Baca suratul Fussilat. Baca suratul Fussilat. Ambil daripada ayat yang pertama hingga ayat 13. Ayat yang pertama ambil di Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Hingga ayat anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Situ. Akhir di situ. Utbah pun tak dengar. Ya Allah, cuba kita khayal tengok. Mung dengar aku dengar mung. Tapi hak Utbah kecek tadi bercakap tadi itu adalah kalamul bashar. Hak Nabi Muhammad baca ni kalamullahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Sama? Tak sama sekali. Nyemakai hati. Allahu Akbar. Apabila sampai kepada ayat yang ke-13 tu, ayat yang ke-13 tu, Nabi pun turun sujud. Gapo? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Utbah ambil tangan dia katuk duk di belakang gini, duk tengok. Utbah duk tengok Muhammad alaihi salatu wasallam duk dalam keadaan sujud. Apabila sudah daripada Nabi Muhammad baca, dia mikir. Seolah kata air muka dia tu tukar selalu dah. Daripada dia mari mula-mula jumpa dengan Rasulullah SAW, dengan selepas daripada dia dengar Quran, tukar keadaan selalu. Tukar keadaan sampai ke dia ni tak boleh dah. Kata sudah dah, hamba nak balik dah. Dia pun paling muka dalam keadaan pucat gitulah. Dalam keadaan kata jadi dapat gham. Apa makna gham? Makna kata, tak suka Muhammad nak kecek kalah gapo lagu ni. Kita bukan orang Arab ni, terkadang kita tak berasa kemanisan ayat Quran tu serupa dengan tuai bahasa hak asal. Hak tu kita kena sanggup lah. Akan tetapi kita boleh 70, 60 tak podah lah nah. Demo ni 100%. Ya bahasa dia. Dengan suasana dia, dengan keadaan dia dan sebagainya. Lalu apabila dia klik gi jalan dalam keadaan gitulah, dalam keadaan gi. Wah, hak kurih nu hak tagi nu tengok dah lah muka Utbah. Tengok duk royak dah. Orang kita gi jumpa ya jadi selalu. Ya bimbang orang kurih ni. Kurih ni ya duk biasa berpati. Nampak ya bimbang takut orang dia gi makan cara mikir hak Muhammad. Ni ya hatta Utbah ibn Rabi'ah ni ya pegang kata Utbah ni tak makan lah. Kalau bahasa tani tak makan karung lah. Tak makan lah apa nama buah mul lah. Ataupun cara susunnya cakap pihak Muhammad. Tapi tengok muka Utbah ya berjauh lagi puak ni mata nampak jauh. Punah pula dah seorang-orang kita. Tak suka-suka Utbah nak jadi juga. Itu dia. Kau dekat, kau cerak. Kau dekat, kau cerak. Kau dekat, kau cerak. Muka keadaan tu. Lalu, apabila sampai kepada tempat hadap syarak tadi tu, Abu Jahal dah dalam tu. Hak ni pala pengak ni. Hak ni pala pengak ni. Hak ni duk jadi mengamuk kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Gano? Abul Walid, muka mu jadi tukar. Kok mana? Maka cocok hak Muhammad. Kalau lagu mana? Duk royak dah kata. Muhammad ni, ilmu dia ni sihir dia. Tak panggil ilmu, itu sihir dia ni tinggi. Duk kaca-kaca. Aku duk berasa dah kata. Ya salah kata naik angin lah dia tu. Ya gitu ya. Ya duk pesing berpati, pesing kalau bahasa kita agak maaf lah dah. Supaya kata berpenklum kalau bahasa Sia kata. Berpati, pesing kata berpuak pesing tu ke. Ya bimbang takut orang ya ni pergi makan cara mikir Muhammad. Ya sekak habis jalan. Jangan masuk tepi Muhammad ni orang pecah belah. Muhammad ni tak turut ketua, Muhammad tak ada duduk dalam parti kita, Muhammad gitu, Muhammad gini. Ya habis kepada puak-puak dia. Supaya apa? Supaya nak orang tu jauh daripada Muhammad SAW. Tengok. Tetapi orang kita ni orang guna akal ya nampak. Kata Muhammad duk royak gapo? Muhammad nak gapo? Muhammad nak heret gi kana ya mikir ya nampak.
Apabila ia nampak dah tu. Apabila ia nampak tadi tu pandai awak lagu mana? Nak kata orang tu jauh daripada Muhammad, ia buat berbagai-bagai. Lalu ia tanya, Walid, Aba Walid, mung dok pergi dengar gapo sangat? Mung tu dok dengar gapo sangat? Nampak tak? Mung tu dok dengar gapo sangat daripada Muhammad. Siapa kamu tukar begitu lalu? Salah gitu. Ya Allah, sia tengok ke dia. Seolah kata, orang nak terima benar-benar, tapi tak boleh nak terima benar-benar kerana apa? Kerana ni parti dia tak sewa terima, puak dia tak sewa terima, kaum dia tak sewa terima. Dia sakut situ. Kita nak turut benar-benar, tak boleh sebab kita kurang. Kita nak pakai Muhammad, tak boleh sebab Muhammad ni muda pada kita. Nak pakai Muhammad tak boleh sebab Muhammad ni baru daripada kita. Jadi sakut habis. Terkadang nampak ajaran hak Muhammad, tapi jadi sakut. Tak boleh nak ikut. Sia kepada fok-fok Quraisy zaman tu. Nak ikut benar-benar tak boleh. Nak ikut benar-benar tak boleh. Lalu dia tanya Abul Walid. Ni cerita hak benar ni. Sebab nak turunkan ayat ni. Lalu dia tanya Abul Walid. Mu dok dengar gapo sangat? Muhammad dok ayat gapo sangat? Sihir dia tinggi pada sihir puak kita ke? Syekh kata dia tinggi daripada kalah syi'ir puak kita ke? Kau macam mana? Mu boleh jadi ubah begitu lalu. Mu bukan lagu ning ni. Kelek pada puak kita. Tak usah pakai lah. Apa nama Huraya Muhammad tu. Cara mikir Muhammad tak usah pakai. Kita ni ada Jumaah, kita ni ada Mekah, kita ada puak, kita ada parti kita gitu, kita gini. Nya bakit habis licing Abu Jahal. Dia pandai, dia pemuda tapi dia dok gerak ke orang tua ni Abu Jahal. Lalu Utbah ni dia orang alim, orang reti, orang panggil kata orang ada akal fikiran. Bukan mana ada ilmu tetapi tak ada akal fikiran dak. Mana kata ia boleh nak kontrol. Kata gapo hak Muhammad. Aku gi siapa kan jadi gini ni wapo. Lalu ia kata, buat kita. Hak dok jadi itu Abu Jahal. Tapi ia tengok, ia tak tengok lah pada Abu Jahal. Sebab ia tua pada itu Abu Jahal. Utbah ni. Tengok, buat kita. Aku gi dengar pada Muhammad. Bukan aku nak pakai perkataan dia. Supaya puak-puak mu dok pahedak. Tetapi aku gi ni, aku dengar kata Muhammad kecek ni, bukan kalah saya. Bukan. Demi Allah, subhanallah buat ni. Bukan kalah saya. Bukan kalah puak-puak pesing tok nujung. Bukan kalah syair. Bukan. Kalah tinggi pada tu. Tak tinggi pada tu kok mana kalah Allah subhanahu wa ta'ala. Puak kita tak kuasa nak lawan dia. Tahu? Kalau ilmu aku, buat kita kalah dengan dia. Dengan bahasa dia, dengan cara bertengah dia, cara beri, cara faham. Buat kita kalah. Tak usah kacau lawan. Apabila Walid ibnu Utbah kecek lagu tu, kata tak usah lawan, tak usah kacau lawan dengan dia. Nak moreh lah buat kita ni. Buat Quraisy ni. Kok mana ada pergi masuk dengan orang? Jadi kok tu. Jadi kok tu. Apabila gitu, jadilah mana? Jadi kata, Walid kata, itu Utbah kata, kalau gitu, puakmu kalau tak percaya pada aku, mungkin jumpa dengan dia sendiri, kecek dengan dia sendiri tengok. Mungkin dengar, kata dia aku dengar, sakning tu, mungkin coba pergi dengar tengok. Tak ada biar sanggup walaupun sore. Tak ada biar sanggup walaupun sore pun, di kalangan puak-puak ni, tak ada biar sanggup. Ni nak tahu kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu hanya dak royak mari bukan daripada dia. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa tiap-tiap perkara ulama tafsir ayat kata tiap-tiap perkara kalau kita bawa ajaran Tuhan tak usah siapa dia sekat. Tak usah siapa dia mari dak nak menghalangkan jalan, tak usah siapa dia mari dak nak tolakkan jalan tu, tak kuasa sama sekali. Allah kata dok lawan biar lawan Allah Subhanahu wa taala tuai yang menjadikan kita. Ni. Walid Utbah ibnu Rabi'ah, aku tak lawan tu. Biar apa mu nak aku dak. Klik dok rumah dalam keadaan
Nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Sebab apa? Dia dengar benda hak teruk. Supaya kita dengar benda hak terkejut, okay? Benda yang jadi sebabkan kita tu jadi gham. Apa makna gham? Jadi pusing, serabut. Sebab sa'iqah ni makna gana? Makna petir, lintaran, pelit, bahasa petani panggil pelakar, fapa, bahasa Sia. Turun di atas kita, turun buat atas buat kita ni seperti turun di atas kaum Ad dan Samud. Puak ni kena Ad dan Samud, puak ni tahu. Quraisy ni tahu. Allah Nabi pun dia baca. Sebab Tuhan suruh baca. Nabi kita pun tak ada nak baca sangat. Tapi Tuhan suruh baca. Dia baca. Tapi kena di atas Rabi'ah. Nah, kena di atas Utbah anak Rabi'ah. Tak ada kena tak orang lain. Tu dia sebab tu orang tengah sia juga ke dia. Kenapa? Itu dah adalah sebab nak boleh turunnya ayat dalam surah Fussilat yang lagi kita akan baca. Akan baca. InsyaAllah ta'ala. Itulah sedikit dengan cara kesimpulan dah tu. Banyak kalau kita nak baca dengan cara detail tu, tak sudah 3 jam, 4 jam, tak sudah lagi. Cuma saya buat khulasah dengan cara ringkas. Mudah-mudahan kita boleh ambil lah pengajaran daripada apa yang kita telah dengar tadi daripada riwayat-riwayat ni. Riwayat ni kalau capur-capur dengan sanad semua tu duk sekadar riwayat hasan li ghairihi. Maka tak apa, kita boleh pakai. Maka tak apa, boleh kita pakai. Mari kita tengok sedikitlah daripada isi kandungi ayat tu. Isi kandungi ayat tu. Allah Subhanahu wa taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minarrahmanir rahim. Hamim itu di sisi kita panggil huruf muqatta'ah. Pendapat yang gagah lagi kuat, Allah Ta'ala lah yang mengetahui dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala buat turunkan tu. Tak usah konsep gapo. Nah, kita jalan hak tu. Adapun setengah daripada ulama ya builah makna dia tu. Makna dia tu, tetapi kita tak nak mau masuk di sini sebab kita nak jalan apa yang kita sebut tadi daripada pendapat yang pertama. Dia kata tanzilum minar rahmanir rahim. Turunnya kitab ini daripada Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Makna kata gapo ni? Makna kata Al-Quranul Karim. Tanzilum. Yakni hadzal kitab, ini kitab ni tanzilun, turun. Ay Al-Quran munazzalun minar rahmanir rahim. Quran ni turun daripada Allah yang bernama Ar-Rahman, yang bernama Ar-Rahim. Allah yang bernama Ar-Rahman, yang bernama Ar-Rahim. Sifat itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham dengan cara jelas, nak kita faham kata Quran hak kita duk baca ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kalamullah, ia turun daripada Allah. Pia goyak Allah Taala lah yang goyak. Tu Allah Taala goyak sendiri dalam Quran. Dia kata Quran ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tuhan katalah, Tuhan tafsir sendiri dalam Quran dia tu. Tuhan kata qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Ayat lain Tuhan mai tafsir. Kata olehmu ya Rasulullah, menurun akan Quran tadi itu oleh Ruhul Qudus. Waktu turun kerja waktu turun tadi itu Ruhul Qudus, iaitu Jibril AS. Ambil mana Quran? Min rabbika, mir rabbika, daripada Tuhan engkau. Ambil daripada Tuhan, ibtidaiyah daripada Tuhan, bil haq, dengan benar. Kalau Tuhan ni benar, benar apa? Benar apa hak Tuhan royak. Cuma kita cari tak siapa hak Tuhan kita. Tapi kalau kita nak tahu kata gapo maksud, fasalu ahla zikr. Cuba tanya orang erti tu. Ya. Quran di sini Tuhan maksud ni gini, nya capur ilmu dia yang nampak sepakat kita lah. Ya kita manusia kita ni tak sama, power kita tak sama, kekuatan tu tak sama. Terkadang orang nampak sepakat akhirat tu, terkadang nampak sekadar dunia saja. Orang sama orang tapi nampak ke lain. Sebab orang faham tinggi tu lah, orang faham dalam, faham tinggi tu ya lagu lain. Juga manusia kita. Dan Allah Ta'ala tafsir kata
apa nama satu lagi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Quran ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala, tuai bagi sekali alam ni. Nazala bihi ruhul amin. Dia itu turun dengannya tu waktu turun. Hija waktu turun mari itu menurun tu Tuhan. Hak waktu turun mari itu hija Jibril alaihi salam, panggil ruhul amin atau ruhul kudus. Nama bagi sifat bagi Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Di atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, dengan bahasa Arab yang nyata terang, tak ada jadi susuk-susuk, boleh faham, boleh gapo dengan cara jelas. Tu. Itu maknanya tanzilum minar rahmanir rahim. Berkatanya Ibnu Katsir sebagaimana kita dengar tadi. Setelah daripada tu, coba kita tengok ayat yang ketiga tu. Allah Ta'ala katakan, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kitabun, iaitu kitab, sebuah kitab. Kitab panggil Quran ni panggil kitab. Susunnya dia tu dinamakan kitab. Fussilat, yang dijelaskan apa ayatuhu, ayat-ayatnya. Fussilat ayatuhu. Apa makna fussilat ayatuhu? Katanya Suddi, Imam Ismail ibn As-Suddi, salah seorang tokoh ulama tafsir hebat. Fussilat ayatuhu ay buyi, fussirat ma'anihi. Makna kata iaitu menjelaskan maknanya. Makna isi kandungnya tu jelas. Jelas bagi siapa? Jelas bagi ahli dia lah, lagi kita tengok. Jelas bagi ahli dia. Apabila jelas bagi ahli dia, makna kata orang hak reti pandai daripada ini ummah, maka kerja bagi orang hak reti pandai tu kena menyampailah ilmu dia kepada ummah masyarakat. Maka berkongsi di antara ummah dengan orang reti pandai, retilah akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tak jadi susuk dah lah. Kita tak pandai, kita tanya orang pandai. Orang pandai tu yang menjelaskan bagi kita mana kongsi di antara kita dengan orang pandai tadi tentang masalah ilmu pengetahuan. Nampak tu tak? Walaupun tok guru kita tu ataslah ilmu daripada kita, kita bawah ilmu daripada dia. Tapi pada kita tahu sama tahu tentang masalah yang tertentu, ajalah kita musyarakah. Tempat musyarakah di antara orang tahu dengan kita tu. Tu. Kitabun fussilat ayatuhu. Mana ayat-ayat dia tu. Tu makna kata fussirat ma'anihi. Makna ditafsirkan makna-makna dia. Tafsirkan makna-makna dia. Qur'anan Arabiyyah. Turun Quran tu dengan bahasa Arab. Quran kita ni turun dengan bahasa Arab. Faham lagu mana turunkan dengan bahasa Arab? Makna kata turun dengan bahasa yang jenis Arab tu. Orang Arab kecek. Sebab apa? Ihtiraman wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana nak memulia dan nak mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia bangsa dan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni keistimewaan dia tak serupa dengan bahasa lain. Orang ngaji bahasa ya tahulah. Sekaya-kaya bahasa, seluas-luas makna bahasa Arab. Bahasa Arab. Tak serupa dengan bahasa lain. Dengan sebab itu, Tuhan menturunkan akan Al-Quran Al-Karim ini dengan bahasa Arab, Quran dan Arabiyyah. Nisbah kepada lurah Arabiyyah. Nampak tu tak? Tu dia. Jadi, kalimah, kita kembali sikit. Kembali sikit pada ayat yang kedua tu. Muqatil dia kata, dia katakan minar rahmanir rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tu Muqatil kata isman. Dua nama kan ni. Salah satu daripada nama tadi itu Ar-Rahman, salah satu nama Ar-Rahim.
Ar-Rahman itu dia merahmati di atas segalanya makhluk. Ar-Rahim dia itu merahmati khusus kepada orang-orang yang beriman hanya jua. Kalau gitu kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya makna kan? Maknanya kita yang ditafsirkan akan maknanya bahasa dengan nisbah dia tu adalah bahasa Arab yang nyata. Supaya nak kita tahu tu. Supaya nak orang tu reti. Orang mana hak reti? Mana mula-mula turun di atas Nabi. Nabi SAW tu faham. Dan lepas tu sahabat Nabi, tabi'in tu orang kira lah. Tu ilmu Islam yang mai lagu tu. Ilmu Islam yang mari daripada asal. Asal yang ada. Tu ilmu Islam. Awak apa kena ada asalnya? Apa kena ada asal dalam ilmu Islam? Kerana ilmu Islam ni gantung kepada wahyu Tuhan. Bukan mana kata ilmu tak tahu mari dano. Tak boleh nak tahu kata punca timbul daripada mana. Itu bukan ilmu Islam. Itu ilmu orang yang tak ada kitab daripada Tuhan. Kita orang yang beriman dengan Tuhan, ada kitab daripada Tuhan. Ilmu kita ada tempat sumber ambil. Mari dano hak ni. Jadi ada jawapan, ada soalan, ada jawapan yang memuaskan hati orang soal. Nampak tu tak? Yang memuaskan hati orang hak soal. Bukan makna kata apabila orang tanya, kita nak marah. Orang tanya, kita nak murih. Tak. Sebab apa? Itu bagi orang yang tidak ada kitab. Bagi orang yang tidak ada wahyu, ya wasa nak murih. Sebab agama dia adalah agama rangka agama yang tidak ada usul asal, tidak ada sumber wahyu. Adapun agama Islam, ya ada wahyu dia. Mari di mana. Boleh royak. Cuma ilmu kita nak pergi siapa tak siapa, di atas kekuatan Allah hak tu hewi kita dan usaha kita, pemberian pembukaan daripada Tuhan setara mana, hak tu atas orang adalah pula. Tu nak kita jelas molek faham. Sebab kalau lah Tuhan waktu turun bahasa hak bukan Arab, bagaimana orang Arab nak faham? Ya tak boleh Tuhan tawak lagu tu kerana Allah Subhanahu wa taala itu gapo? Allah Taala itu Hakimun Alim. Maha bijaksana. Tak gitu Allah Taala kita ni. Dan dia itu alim, tahu kata nak buat macam mana. Nak menjadikan kitab akun ini sebagai kitab hidayah bagi manusia. Lalu, kita ni bukan orang Arab kah? Nah, kita ni bukan orang Arab. Bagaimanakah kita nak faham bahasa Arab? Di situlah Allah Ta'ala itu menjadikan tiap-tiap generasi daripada ummah ni, hak berbangsa lain daripada Arab tadi itu Tuhan ilhamkan. Wilah dia itu fahamkan gapo nama? Fahamkan isi kandungan hak bahasa Arab. Ada cara-cara nak faham yang diletakkan, yang digariskan, yang dibuatkan oleh alim ulama kita semenjak daripada zaman ke zaman marilah boleh kita fahamkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ya gitu. Boleh faham hadis, boleh faham Quran, boleh faham bahasa Arab. Hak daripada kitab-kitab ulama kita tulis. Ya boleh, ya ada. Kenapa boleh jadi gitu? Karena agama kita ni, rasul kita, rasul alamiah panggil. Mana kata ya seorang tu, hak lain kena beriman dengan dia belaka. Walaupun dia berbangsa bahasa Arab. Akan tetapi semua hak lain kena bergantung dia belaka. Tu adalah Rasulullah. Ya hatta mari kepada seluruh ummah. Tak kira bangsa-bangsa mana, ialah sebagai rasul. Dengan sebab tu dia kata inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ni rasul kepada kamu semuanya. Nampak tak? Semua. Tak kira bahasa mana-mana tu. Tak kira bangsa mana-mana. Supaya. Liqaumi ya'lamun. Yakni liqaumi ya'lamun. Yakni sesungguhnya sonya yang mengetahuikan akan ini keterangan hak Tuhan royak tadi tu. Dan ke penjelasan hak ulama hak Tuhan royak tadi tu dia al ulama ar-rasikhun. Fa ulama ar-rasikhun. Sebab itulah nak ayat kata kita sebagai orang Islam tak ada tinggal alim ulama kita. Tak.
Bukan makna kata kita mengaji tafsir. Nampak tak tu? Ngaji isi kandungan Al-Quran. Ngaji syarahan hadis. Isi kandungan hadis. Kita tertinggal kita dengan ulama. Tak. Kitab tafsir tu yang dituliskan oleh alim ulama kita dah. Syarahan hadis, alim ulama kita tulis dah. Sebab tu Tuhan kata liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Pia yang mengetahui, ar-rasikhuna fil ilm. Fa alim ulama kita. Cuma ulama ya bagi berbagai. Ada ulama hak dulu, ada ulama hak Ahmadiyah, ada ulama hak semasa, lagi akan datang pun ada. Cuma kita faham kata ulama hak banyak sekali ilmu pengetahuan iaitu ulama as-sahabah, at-tabi'in, atba'it tabi'in. Sebab tu saya usaha nak kembali kelikkan kepada pendapat-pendapat mereka itu. Alal aqal atba'it tabi'in. Sekurang-kurangnya kita dengar atba'it tabi'in kata kerana terhadap ayat ni. Kalau tak dengar sahabat, nampak? Tak dengar tabi'in, dengar atba' ataupun atba'it tabi'in, bawah sikitlah. Boleh lagi. Terkadang kita dengar daripada Allah Ta'ala sendiri, kata Tuhan nak gini, ulama kata Tuhan tafsir gini. Gitu. Terkadang dengar daripada Rasulullah SAW, ulama kata Nabi kata gini. Okey. Jadi seolah kata kita nak gantung kepada mereka. Apa nak gantung kepada mereka? Kerana mereka lah yang ilmu banyak. Kita berasa nak dekat dengan orang ilmu banyak. Pia ilmu banyak? Tak ada pia mempertikaikan. Pia humus. Iaitu para-para hak kita sebut tadi. Para-para hak kita sebut tadi. Itu setengah daripada makna ayat yang ketiga. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Maknanya sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Satu persatu. Satu ke satu. Nah, Mujahid Ibnu Jab baca atas Abdullah bin Abbas, wakah ayat ke ayat. Tanya satu. Makna dia satu kalimah. Patah satu, jumlah. Habis. Al-Quran di awal hingga akhir. Nah, tu makna kata, ayatnya satu persatu. Iaitu Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Bagi pedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Boleh kita nak tahu kandungannya macam mana. Quran boleh kita faham. Apa? Kerana ulama kita duk tolong mentafsirkan kepada kita. Bukan makna kata kita tafsir sendiri, tak ada pakai ulama, tak ada pihak kuasa nak buat lah tu. Ya ada ulama dia. Nampak tu tak? Ya ada alim ulama dia. Mari tafsir. Setelah daripada tu, Tuhan kata lagi ayat yang keempat. Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Gapo pula ayat yang keempat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak wayak kepada kita. Dengan makna seperti lalu, ia membawa makna kata Quran ni ada dalam dia tadi itu berita yang menggembirakan. Berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Berita yang gembira apa? Katanya muqatil basyiran ay bil jannah, dengan syurga. Makna kata orang yang buat kebaikan, beriman dengan Tuhan. Dalam Quran je kaya kata nak boleh gapo. Sebab tu dia tak ada rusing gapo orang beriman. Nampak? Dia tak ada rusing, tak ada serabut. Tak ada jadi susah hati. Tak. Tu dia. Basyiran, makna kata ada basyir. Ada berita gembira. Di dalam di dalam Al-Quranul Karim. Dan nazir. Kalimah nazir makna kan? Makna membawa amaran. Membawa amaran. Amaran ni makna kata benda yang nak menakuti. Nazir panggil.
Kalau Bashir, berita gembira. Nazir, amaran. Berita yang nak menakuti. Katanya Muqatil, ai minan nar. Daripada api neraka seksa. Tu makna kata, Bashiran wa nazira. Baca tengok Al-Quran, kita dah dengar main daripada surah Ghafir tadi, hak kita telah khitamkan tu, ada. Balasai gini. Royak main siap-siap. Nampak tak tu? Royak main siap-siap. Itu panggil kata, Nazir bin minan nar, daripada api neraka. Lalu Tuhan kata lagi, fa'a'rada aktharuhum. Fa'a'rada. Apa makna fa'a'rada? Dia kata kebanyakan mereka. A'rada mana paling. Tak seterima. Tu makna. Ada kebaikan banyak mana tapi tak seterima. Banyak. Manusia kita ni ya pelik. Zalikal majhul manusia ni. Ya pelik. Kebaikan ada ya tak seterima. Ya ada cara-cara memikir dia pelik-pelik. Ya ada banyak cara manusia ni. Fannut ta'amul, makna ilmu cara muamalah dengan manusia lah sepayah-payah ilmu. Sepayah-payah ilmu cara nak faham, iaitu cara kita nak muamalah dengan manusia. Payah. Terkadang duduk 10 tahun tak tahu lagi, kata macam mana dia tu. Ni. Hak tu heraya mari. Fa'a'rada, paling oleh kebanyakan mereka itu pia, kata Muqatil, aktsaru ahli Makkah, kebanyakan daripada puak-puak Mekah zaman tu, dan setiap zaman lepas daripada tu supaya apabila dengar ajaran hak sungguh daripada Tuhan, banyak pakat wak tak ada ambil cakna, ambil pedah, ambil penting, tak ada. Tu maknanya gitu. Daripada gapo a'radah, ai minal anil Qur'anil Karim. Daripada Al-Qur'anil Karim. Daripada gapo? Daripada Al-Qur'anul Karim. Tu maknanya gitu. Fahum la yasma'un. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak memahami. Yasma'un makna kata tak sen nak faham, tak sen nak beriman dengan hak Tuhan raya. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala guna ayat di sini, Tuhan kata fahum la yasma'un. Apa Tuhan tak kata fahum la yafqahun? Atau fahum la yaqilun? Apa Tuhan tak kata gitu? Tuhan kata fahum la yasma'un. Beza jauh. Sir Rusia hak Tuhan datangkan dengan fahum la yasma'un ini, Rusia jauh sekali daripada Tuhan mendatangkan yafqahun ke yaqilun ke, jauh. Sebab pendengaran kita ni, telinga kita ni nak boleh ke faham, nak boleh ke berakal, ia kena buka telinga dulu. Buka telinga makna kita kena pergi carikan suara-suara yang mengandungi dalam suara itu tadi kebenaran. Quraisy daripada puak-puak yang kita dengar tadi itu, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk baca Quran, dia katuk dengan kain dia gitu. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Supaya kaum Nabi Nuh dulu katuk dengan kain gitu. Kalau dia jumpa lah, kalau dia nak pergi cari jauh. Apa boleh jadi gitu lalu? Sebab mereka ini kata Tuhan royak, sebab mereka ini duk tani. Kalau bahasa siapa panggil duk pluk fang, duk tani kepada kaum dia, parti dia, puak dia. Jangan dengar. Tak usah dengar. Tak usah dengar, tak usah pakai, tak usah wak kira, tak usah tu, tak usah ni, tak usah. Tapi tak usah guna telinga hak mula-mula sekali. Awak apa? Kerana telinga ni apabila kita dengar benar-benar suara hak campur dengan benar-benar, ia akan tukar orang daripada hak tak benar jadi benar. Supaya dengan saat ni, supaya dengan Utbah, Rabi'ah bin Utbah tadi itulah. Apabila dengar ayat Quran, tukar selalu lah. Tukar jadi orang lain. Sahabat tu puak dia duk serabut tu.
Lalu Tuhan waktu turunkan ayat fahum la yasma'un. Buat apa? Nak ayat kata puak ni dia tak suka nak dengarkan suara yang bercampur dengan kebenaran. Gapo suara yang bercampur kebenaran? Yakni suara Nabi yang Nabi bacakan Al-Quranul Karim. Ha ni, tak usah dengar demo tu, tak usah dengar Muhammad. Tak sewi dengan satu penyakit besar sekali hak nak masuk dengan kau. Terkadang Tuhan mata tak nampak dak gitu, tapi dia dengar. Apabila dia dengar, jadi alim besar. Berapa orang tok guru kita ni hak mata tak nampak ni, berapa orang di kalangan hak mengajar kita tafsir duk dalam otak dia. Dia dengar. Tuhan tak nampak masa mana? Masa beranak tu lagi bukan tak nampak. Baru-baru dak, tapi dia dengar. Sebab itulah dengar tak kena lagu saja. Dengar tak kena lagu saja. Orang nak heret kita daripada kita nak dengar benar-benar tu. Banyak lebih daripada bulu yang ada atas diri kita tu lagi. Apa? Kerana itu adalah kerja dia. Nak heret juga kita wisupa dengan dia. Kalau nak jahil ke jahil lah. Kalau tak erti ke tak erti. Nak tak maju lah. Katalah berbagai-bagai. Nak belanya benda tadi itu, jangan dengar. Tengok tak apa lagi. Ya tengok ya tak berapa mana. Dengar tu dia duduk serabut. Lalu Tuhan kata, fahum la yasma'un. Allah, tak dengar. Ya tak dengar. Kata Muqatil, apabila katanya Muqatil, la yasma'un ay fahum la yu'minun bihadzal Quran. Tak beriman. Sebab apa? Nak boleh beriman kok mana kalau dia tak dengar? Dia nak boleh dapat kebaikan lagu mana kalau dia katuk telinga dia tak sedengarnya. Dia tak boleh dapat. Lepas tu, pergi dengar apa? Kamari pergi dengar apa? Ambil telinga, pergi dengar Abu Jahal, Abu Lahab. Pergi dengarnya Walid ibn al-Mughirah. Nah, pergi dengarnya puak-puak hak pesing tu, puak-puak dia. Jadi, heret. Jadi capur. Masuk dalam api neraka sekali dengan dia. Sebab tu penting masalah dengar ni penting besar. Telinga kita ni besar. Orang yang nak heret mata kita. Kita tak pandai nak kira saja. Tak pandai nak kira saja. Nyobar berbagai-bagai rupa. Tak sewi dengarnya isi kandungnya hak benar. Daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita jangan khayal. Kemudian kita jangan khayal kata sekadar ning. Yalah orang tak dengar. Hak sekarang orang pakat dengar belakang. Tak. Bukan Tuhan nak situ. Tuhan nak ayat kebenaran tadi itu masa Nabi lagi orang duk sekat tak sewi dengar. Masa lepas pada Nabi wafat, orang dah bawa ajaran Nabi pun super tu. Tak ada lagi. Super hingga hari kiamat tu. Sebab tu masalah ni kita kena pahawi molek. Nah, ajaran ni ada sungguh dalam wakil. Anak ibu-ibu hak biasa nak memunuhkan fikiran kita. Dia wari racun masuk dalam telinga kita. Dia kecek gitu, kecek gini, kecek gitu, kecek gini, kecek gitu. Sampakah kita berasa tak berapa dengan hak gapo pendirian kita hak asal dengan benar-benar hak sungguh, dengan kemajuan, dengan ilmu pengetahuan, dengan gapo jadi tak sih. Sebab apa? Dengar. Penting. Manhaj dengar ni penting. Nampak tu tak? Tu dia. Ya pasal dia ya kita duduk dalam dunia ni kalau tak dengar benda hak benar, ya dengar juga tapi dengar hak batil lah. Ya dekat situ ya. Tu. Lepas daripada tu dia kata kerana pula. Dia kata pula puak-puak ni dia kata sedap-sedap kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayat yang kelima dia kata kerana puak-puak ni dia kata wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ini dia kata. Ayat yang kelima daripada surah Fussilat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berikan penafsiran terhadap ayat ni. Dia nak tafsir mari Sayyidina Umar sendiri. Ibn Khattab tu lah. Tu dia. Jadi, satu hari itu, puak-puak hadap sorak saat ni lah kita dengar asbabin nuzul tu.
Qalu tu puak dia tu. Dan kata mereka itu. Tu kata mereka itu. Puak-puak tu. Tapi hak jadi ketua, hak akadkan suara naik tu. Setelah daripada Nabi duduk lama dalam masjid, Nabi nak tubik dah lah. Nampak tak tu? Nabi nak tubik daripada masjid, nak menuju kepada rumah dia. Kena berjumpa jugalah dengan puak duk sorak di kalangan puak Quraisy tu. Tu dia. Lalu dia tengok kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata, waqalu. Nak boleh kata ni lagu mana? Tengok dulu. Jadi puak-puak dia ni kata kepada Nabi SAW, dia tengok pada Nabi jalan mari, apa tengok pada Nabi. Nabi pun tengok pada dia. Pas dia buat perik-perik mata gitulah, dia pesen puak-puak tak berjuruh pesen ni. Dia pesen buat tak pakarlah dengan Nabi SAW. Nabi kata, aku tak ada nak banyak daripada puakmu. Mu duk takut ke aku tu seolah kata mu duk jadi sore kecek gitulah mudah-mudah. Aku mengajakkan puakmu ni kepada dua perkara. Tak ada nak banyak kali. Aku mengajak pada puakmu ni dua perkara saja, kata ada nak banyak kali. Ni Sayyidina Umar duk royak. Ngajak pada mana? Ngajak kepada suruh puakmu tu menyaksi kata tidak ada Tuhan yang patut layak. Puak kita ni nak ma'abdi malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Kama dia mengaku kata aku ni adalah rasul. Banyak tu. Tak ada nak lain kali. Maka tak kalau puak dia tu dengar dengan itu perkataan. Ni lalu puak dia tu dengar itu perkataan. Kata kan suruh menyaksi kata tidak ada Tuhan yang lain malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masalah nak sembah ibadat ni. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Lah mana dia kata? Wa qalu, katalah mereka itu. Tu sebab tu. Tak boleh kata. Qalu ni. Dan berkata mereka itu. Kata mana? Qulubuna, hati-hati buat kami ni. Fi akinnatin. Akinnah. Gapa fi akinnatin? Makna kata duk di dalam benda tutup. Aghtiyah, makna tertutup. Supaya ngaduk jadi selaput tak nampak. Hati puak kita ni tak boleh nak terima hak mu royak Muhammad. Tak boleh nak terima hak mu duk royak Muhammad. Awak apa tak boleh nak terima? Kok mana pula mu duk royak kata suruh ibadat ke Tuhan so puak tok nenek kita dak ibadat pada Tuhan banyak lagu ni. Hak so dengan banyak ni mananya lebih mananya kuat. Ya pergi kok tu. Yang mikir bolehnya pergi kok tu dah. Yang mikir gikot tu. Tu makna akinnah. Benda yang jadi selaput. Wa fi adhanina waqrun. Tu. Fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Daripada apa yang engkau ya Rasulullah ya Muhammad dok mengajakkan puak kami kepadanya. Gapo hak Nabi Muhammad mengajak? Suruh menyaksi Allah Taala hanya jua. Ya tak sih. Payah juga nak pakai orang hak nak royak benda-benda tu sore payah. Seolah kata Nabi Muhammad tahu diri dia kepada puak ni kata mu turut aku sore mada tak seh. Seolah kata dia nak dengar orang tu lebih banyak daripada Muhammad. Sedangkan Muhammad ni nak heret dia pergi pada syurga. Nak melepas merdeka dia daripada api neraka. Ya tak seh. Apabila ia turut Muhammad sore, ia tak maju. Berasa kata dia tak pandai nak dengar Muhammad sore. Gapo Muhammad nak dengar pada dia? Yakni suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Hak tu. Tu. Apabila jadi gitu, wallau ala adbarihim nufura. Lah, salah kata ngiling terus tak sih. Mengiling terus tak sih. Kata pula tu kepada Muhammad. Kata pula kepada Nabi Muhammad SAW. Tak sah dengar Muhammad sore tak sah dah. Dan tak sah pula isi kandungi hak Muhammad hari ni. Tak sah. Dia kata, aja'alal alihata ilahu wahida. Nak jadi Tuhan Esa Muhammad. Hak kita ni banyak-banyak ni. Sebab tu puak ni reti sungguh. Maksud hak Nabi Muhammad mengajak ni puak ni reti sungguh. Yerti kata aku apabila kata asyhadu an la ilaha illallah nak buah habis. Buah habis tu mana? Mana pernegaan aku,
hidup pe aku, keadaan aku, suasana aku, cara hidup hari aku kena tukar habis. Oh, berat. Bapak dia ni ada dengan jemaah dia, ada dengan parti dia, ada dengan puak dia. Dia duk kira cara dia lah. Ini apa yang kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Ni jelah dah. Ya kesal tak nampak akhirat je gelak dah demo ni. Gelak licin tak nampak gapo sekarang. Nampak dak tu? Tu. Tu sahabat tu dia kata wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun. Dan dalam telinga kita ni ada menyumat. Sumat. Mun dok oyak gapo? Tak salah kata aku tak boleh nak faham. Terkadang ya sumat. Apa boleh sumat? Kerana ya ada dah buah yang makan mari dulu dah tu. Ya dak dengar dah puak-puak hak pembesar-pembesar dia tu, hak ketua-ketua ko dia tu kan. Dok boh dah alat-alat dalam otak dia. Dengar boleh Muhammad tapi jangan dok pakarlah dia. Dengar boleh Muhammad tapi jangan dok turuklah dia. Ya ada dah tu. Hak Muhammad ni dok royak tak masuk ah. Tu makna kata wa fi adhanina waqrun. Tak masuk. Dengar saja sebab ya ada benda yang dok tahankan. Muhammad ni nak ngajak, Muhammad ni nak kita turut dia ni, ni Muhammad ni nak punah buat kita, aja gitu. Benda ni berlaku sampai ke hari kiamat. Ya tani di dalam tubuh, dalam akal fikir dia tani. Ni Tuhan awak contoh win apa kata gini manusia, ya tak leh. Cuba kita perhati dalam hidup pe kita, perhati dalam hidup pe hari kita, ya jumpalah ni, ya tak lari tak leh. Ya jumpalah ni. Mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun. Ya. Sumat. Wa min bainina wa bainika hijabun. Dan di antara puak kami dan di antara puak kita dengan Muhammad ada hijab. Apa makna hijab? Katanya hijab di sini sebagaimana riwayat ni Abu Jahal ni usaha dia. Dia ambil kain subel dia hak panjang tadi tu dia buat gitu. Mung kok tu Muhammad aku kok ni. Mung dengan aku sebagaimana kain ni, mung lek tu aku lek ni. Nya sakit pagi tu lalu. Seolah kata nak putus. Nak putus sungguh. Ya buat gitu ya ketua nak wek rakyat ada ikut dia nah. Wah nak ikut Muhammad, pergi ikut Muhammad. Tak usah mari ikut ni. Hak kita jangan pergi ikut tu. Seolah ya nak katuk tak sewi. Tu. Itu makna kata wa min bainina wa bainika wa min bainina wa bainika hijab. Wa bainika hijabun. Hijab. Sekat gitu. Dan katanya daripada tokoh-tokoh ulama kita hak lain lagi tu mana hijab ni makna satru. Mana sekat. Yang akak sekat tu iaitu Abu Jahal. Allah. Lawa sungguh. Ya lawa, ya nak lawa benar-benar ya lagu ni, ya lawa sungguh. Lalu dia kata fa'mal innana amilun. Fa'mal innana amilun. Ayat ni akhirlah insya-Allah ayat ni. Makna kata fa'mal ya Muhammad. Muhammad buatlah amma hak mung cara mikirmu hak mung. Cara mikirmu hak mung. Innana amilun. Cara mikir kami hak kami. Mung nak ibadat cara mung nak duk faham cara mung cara mung. Nampak tak tu? Hak kami cara kami. Kalau yang nak situ tak apa lagi ulama kita kata. Tapi hak nak bukan situ. Dia nak sekat orang daripada Muhammad tu. Kalau ia seorang Abu Jahal, tak apalah, aku tak seturut mu, ikut. Tapi yang dia pergi bubuh dalam telinga tak ada. Telinga rakyat-rakyat dia, pengikut-pengikut dia, jangan pakai hak Muhammad. Apa? Muhammad orang bukan daripada parti kita. Muhammad bukan daripada cara mikir kita. Muhammad orang namanya pecah belah ajaran kita. Muhammad orang tak seturut tok nenek moyang kita. Muhammad
Orang yang tak ada nak kebaikan kepada kita. Muhammad orang nak heret kepada kita ni jadi masai muka. Muhammad nak heret buat kita jadi tumpah darah. Boleh 7. Perkara hak 7 tadi tu ulama sebut satu persatu di dalam kitab ni. 7. Lah mana? Setak dak orang. Tengok Muhammad supaya muka Muhammad supaya Muhammad tu lekat utai dia berjuta-juta. Sebab apa? Ha ni. Dia dengar perkara tu. Orang kita dia punah apabila dia dengar benda hak tak kena. Punah lalu. Tukar jadi gitu lalu. Inilah manusia. Inilah manusia. Hati manusia ya gitu. Tukar itu. Nampak? Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Lalu Nabi Muhammad ya orang Tuhan. Bukan makna kata kalau orang tak ikut dia tu dia tak nak boleh habis. Dia jatuh daripada pangkat kerasulan dia. Tak. Tetap dia jadi rasul situ. Nampak? Fa in tawallaitum fama arsal kalau waktu tu tawallait. Mana kata paling belakang. Fama arsalnaka alaihim hafizah. Mana kata aku tak ada utuhmu tu kena bercara buat dia. Tak. Mu kena bergaduh dengan dia bercara ke dia Muhammad. Tak, bukanlah tu. Tuhan tak ada naklah tu. Tuhan nak merayak. Tak ia tak saya pakai hakmu. Ikutmu aku merayak hak aku. Ha, tu dia. Lalu Nabi Muhammad faham. Kita kena faham juga nak kerja Islam ni. Tak faham sini susah. Nyakit hati. Kenapa? Ha. Lalu Nabi Muhammad kata pada ayat yang kena, kita akan takjil pada hisah yang lagi akan datang. Iaitu Nabi Muhammad kata, Tuhan kata, Qul, kata olehmu ya Rasulullah. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Buat kita ni, adik-adik kita belakang ni, buat kita belakang ni, aku ni manusia supamong lah. Diwahyukan kepada aku sahaja, kata tidak ada Tuhan yang satu. Maka hendaklah mong tu buatlah amal hak Tuhan mu royak ni, bukan aku nak royak sangat. Fahamlah kata. Salah gitu. Lagi kita akan tengok cerita dia ni tak habis lagi. Apa kena ngaji cerita lagu ni? Isi kandungnya Quran dah gapo bagi kita. Kerana kita nak pakai dalam hidup kita. Cuba suluh tengok. Supaya dengan Tuhan royak. Malam ni insya-Allah kita ambil gidah 5 keratan ayat daripada surah Fussilat. Lagi kita akan hubung pada hisah yang lagi akan datang. Ayat yang ke-6. Sebab gapo Nabi kata dia tu manusia. Alaqah ia lagu mana? Perhubungan ia lagu mana? InsyaAllah. Kita mengaji Quran ni supaya kita nak ambil isi kandungnya dia, mari duk pakai dalam hidup. Sebab kita ni kita nak pakai masa hidup. Masa mati nak ambil balasan daripada kita amal dengan ia ni. Jadi balasan hari akhirat ni. Nampak tu tak? Ni kita jadi duk balik. Duk balik nak pakai masa mati. Masa hidup tak saya pakai. Ada bukan tak kenalah itu. Quran ni pakai masa hidup. Itulah sedikit daripada pengingatan kepada umat masyarakat kita dengan isi kandungan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tuan kita. Mudah-mudahan kita dibukakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh terima isi kandungan dan jadi cahaya dalam hidup, ketenangan, keberkatan di dalam cara kita pakai hidup semasa kita duduk di atas muka bumi ini. Pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akad bala petaka daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada umat masyarakat, dan jangan terlupalah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian agama kita dengan harta benda kita, dengan doa, dengan tenaga. Itulah ganjaran yang kita itu akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.